Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bulletin UKAS edisi petang 10 April 2020 bersama saya Vivi Emirza Ika. Berita utama. Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg hari ini mengumumkan peruntukan pakej bantuan khas Sarawakku sayang 2.0 yang bernilai 1.1 bilion ringgit bagi meringankan beban keuangan perusahaan kecil dan sederhana PKS, perusahaan mikro serta penjaja dan peniaga kecil yang merupakan pemacu utama kepada ekonomi negeri. As a result of all this engagement and information gathered, the Cabinet, I have just had meeting with Cabinet members, are happy to announce today additional measures for BKSS, Bantuan Khas Sarawakku Sayang, that I term as BKSS2. This second aid package valued at 1.1 billion ringgit is to ease the financial burden of our SMEs, micro enterprises, as well as hawkers and petty traders to assure continuity of the enterprises in these trying times. Sehubungan dengan itu, Kerajaan Sarawak kini dalam usaha mempertimbangkan 4 langkah bagi memastikan kesinambungan perusahaan berjalan lancar sepanjang menempuhi detik getir negara pada masa ini. Antara langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Langkah pertama, faedah pinjaman mudah percuma untuk PKS. Langkah kedua, geran khas RM1,500 kepada penjaja dan peniaga kecil melalui Sarawak Pay. Langkah ketiga, pemansuhan kadar faedah 2% kepada 0% untuk 3,5 tahun di bawah skim kredit mikro. Langkah keempat, mempertimbangkan sewa kepada PKS dalam sektor runcit yang beroperasi di premis yang dimiliki oleh syarikat yang berkaitan dengan kerajaan. Di samping itu, Ketua Menteri juga menegaskan bahawa rang undang-undang perbekalan tambahan untuk semua pakej bantuan yang telah diumumkan tidak perlu dibentang, memandangkan dana telah disediakan seperti yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri dalam bajet 2020. Oleh itu, Ketua Menteri memberi jaminan bahawa Kerajaan Sarawak akan terus-telus dalam pembelanjaannya dan semua tindakan yang diambil adalah berdasarkan kepada peruntukan undang-undang bagi memastikan kedudukan keuangan negeri kekal kukuh. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilanjutkan untuk tempoh 2 minggu lagi iaitu bermula dari 15 hingga 28 April depan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perutusan khas pada Jumaat berkata, pelanjutan tempoh PKP ini dibuat untuk memberi ruang kepada petugas-petugas kesihatan memerangi penularan COVID-19 selain mengelakkan penularan semula wabak ini dalam masyarakat. Sehubungan itu, berdasarkan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan pakar-pakar perubatan, kerajaan hari ini memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan untuk tempoh 2 minggu lagi, iaitu daripada 15 April sehingga 28 April 2020. 15 April sehingga 28 April 2020. Perdana Menteri menambah tindakan ini adalah selaras dengan pandangan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang menyarankan agar negara-negara tidak menamatkan Perintah Kawalan Pergerakan terlalu awal seperti mana yang berlaku di beberapa buah negara di mana penularan wabak ini meningkat semula apabila Perintah Kawalan Pergerakan ditamatkan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Limbang sentiasa mengadakan pemeriksaan dan pemantauan secara berterusan bagi memastikan bekalan makanan mencukupi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan mencegah pandemik COVID-19. Ketua Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Limbang Purnama Bintarah berkata, hasil pemeriksaan dan pemantauan yang sering dijalankan sebelum ini didapati kedudukan stok dan bekalan barangan adalah mencukupi. Hasil pemantauan di Limbang dan Lawas, kedudukan bekalan dalam mencukupi untuk penduduk dan masyarakat Limbang. Tidak ada aduan berkaitan kekurangan bekalan yang kita terima. Beliau berkata demikian semasa ditemu bual selepas menghadiri mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana JPB bahagian Limbang pada Khamis.
Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan sehingga kini KPDN-HEP Cawangan Limbang belum ada lagi menerima aduan peniaga yang cuba menaikkan harga barangan makanan. Hasil daripada pemantauan yang sepanjang PKP dilaksanakan, kita telah melakukan 2 notis kepada pemborong satu dan kedai runcit satu, iaitu berkaitan dengan topik muka dan harga LPG, tong gas. Berita selanjutnya. Seramai 1,471 penduduk di 33 buah kampung dan kawasan perumahan di kawasan Dewan Undangan Negeri Mambung mula menerima bantuan makanan Sarawak Ku Sayang. Penyerahan bantuan fasa pertama tersebut telah diselaraskan Pusat Hikmat Dun Mambung dan urusan penghantaran akan dilakukan sehingga selesai. Sementara itu, Ketua Kaum Kampung Semadang, Ostim Mapus berkata bantuan makanan Sarawak Ku Sayang itu sangat berharga kepada penduduk kampung yang kebanyakannya bekerja sebagai petani dan buruh am. Bantuan ini sangat-sangat dialu-alukan, sangat diperlukan sebab kebanyakan kampung ini yang menerima ini adalah golongan pekerja buruh dan petani. Jadi banyak-banyak terima kasih pada YB Datuk. Rata-rata penduduk di situ juga merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak dan Ahli Dewan Undangan Negeri Mambung yang juga Menteri Muda Pengangkutan Datuk Dr. Jarib Susil di atas bantuan tersebut. Seterusnya, Ketua Kampung Datuk Menengah Muhammad bin Ibrahim mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Haji Openg dan Timbalan Ketua Menteri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Sari di atas pengagihan bantuan makanan Sarawak Ku Sayang. Saya mengambil kesempatan selaku Ketua Masyarakat di Kampung Datuk ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan, terutama Ketua Menteri Sarawak dan Datuk Amar sendiri prihatin kepada rakyat. Kami berasa bersyukur apa yang ada kami terima pada masa ini. Alhamdulillah. Sebanyak 482 buah keluarga dari 6 buah kampung di dalam zon Kuala Lawas menjadi penerima pertama bantuan makanan Sarawak Ku Sayang bagi fasa kedua. Sementara itu, bagi pengurusi JKKK Kampung Pemukat, Muhammad Said bin Abu Bakar turut bersependapat dengan Ketua Kampung Datuk yang memberitahu bantuan ini sedikit sebanyak dapat membantu keperluan penduduk dalam menghadapi arahan Perintah Kawalan Pergerakan. Kami di kampung dan seluruh penduduk-penduduk di Kuala Lumpur ini ingin merakamkan ribuan terima kasihlah kepada Kerajaan Negeri Sarawak kerana telah memberi sedikit sebanyak untuk meringankan beban kepada penduduk kampung Kuala Lawas khasnya, untuk meringankanlah beban mereka yang tidak boleh bekerja kerana PKP ini. Masih lagi mengenai bantuan makanan. Operasi penghantaran bantuan makanan Sarawak Ku Sayang ke-12 Rumah Panjang di kawasan Ulu Sekerang telah menggunakan perkhidmatan 2 helikopter pada Jumaat. Antara kawasan yang terlibat dalam proses penghantaran bantuan makanan itu ialah SK Nanga Menjual, Kerangas, Bergantung, Akop dan SK Nanga Entalau. Sebuah helikopter hanya mampu membawa muatan seberat 350 kg termasuk juruterbang dan pembantunya, dan seandainya tidak menggunakan pengangkutan udara, maka bantuan makanan tersebut agak sukar sampai ke kumpulan sasar atas faktor logistik dan geografi. Pasukan tentera turut membantu dalam operasi pengagihan bekalan makanan kepada seramai 216 ketua isi rumah di kawasan berkenaan. Berita selanjutnya, individu yang baru pulang dari luar negara diwajibkan menjalani pengumpulan oropharyngeal OP untuk dibuat ujian COVID-PCR. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri dalam kenyataan medianya pada Jumaat berkata, ini adalah selaras dengan arahan Kementerian Kesihatan Malaysia di mana mereka yang pulang dari luar negara berisiko tinggi untuk COVID-19. Mereka yang pulang dari luar negara akan ditempatkan sementara di Pusat Kuarantin Kementerian Kesihatan Institut Perguruan Guru IPG Miri untuk memudahkan proses pengambilan oropharyngeal dan menghantarnya untuk ujian PCR. Pada masa ini, seramai 5 orang pelancong dari Turkmenistan 3, Sudan Selatan 1 dan Singapura 1 yang datang ke Miri telah dikuarantinkan di IPG Miri. Dalam pada itu, Jawatankuasa Bencana Bahagian Miri juga menegaskan bahawa semua langkah-langkah keselamatan telah diambil untuk menjaga keselamatan individu yang dikuarantin sama ada di IPG maupun di hotel-hotel di Miri. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan perkongsian video COVID-19. Coronavirus ialah family virus yang menyebabkan pelbagai penyakit daripada selsema hingga ke penyakit lebih teruk seperti MERS-CoV dan SARS-CoV.
Novel coronavirus atau COVID-19 pula merujuk kepada spesies baru yang belum pernah ditemui manusia. Antara simptom utama jangkitan COVID-19 ialah demam, batuk, sesak nafas. Anda juga mungkin mengalami sakit tekak, selsema. Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO menyarankan langkah-langkah berikut untuk mencegah COVID-19. Kerap mencuci tangan, menutup mulut dan hidung ketika batuk dan bersin, memasak daging dan telur dengan sempurna, elak sentuhan dengan individu yang bergejala. Kepada pengembara, khususnya ke negara-negara berisiko tinggi seperti China, Itali, Iran dan Korea Selatan, lakukan langkah-langkah pencegahan berikut semasa lawatan dan selepas pulang ke Malaysia. Sentiasa amalkan tahap kebersihan yang tinggi seperti kerap mencuci tangan dengan air dan sabun serta bahan disinfeksi. Semasa dalam tempoh lawatan, bawa penutup mulut dan hidung, juga pencuci tangan disinfeksi dan gunakan bila perlu. Elakkan tempat tumpuan ramai dan jangan bergaul rapat dengan individu bergejala. Elakkan melawat ke ladang haiwan, pasar menjual haiwan hidup, tempat sembelihan haiwan atau menyentuh sebarang haiwan. Jangan makan makanan mentah atau yang tidak dimasak sempurna. Dapatkan rawatan doktor dengan segera sekiranya anda mengalami 3 simptom utama COVID-19 dalam tempoh 14 hari selepas lawatan. COVID-19 boleh merebak dengan begitu mudah melalui batuk dan bersin oleh individu bergejala, sentuhan dengan individu bergejala, sentuhan dengan permukaan atau objek yang telah dicemari oleh virus. Kurangkan risiko jangkitan COVID-19 dengan mengamalkan etika batuk dan bersin yang betul. Percikan partikel boleh tersebar jauh 1 meter ketika batuk atau bersin. Jadi, pastikan anda mematuhi arahan untuk menjaga jarak sosial atau social distancing. Amalkan jarak 1 meter jika anda bergejala ataupun anda ternampak individu bergejala. Seelok-eloknya, duduk di rumah untuk mengurangkan risiko jangkitan dengan lebih efektif. Langkah-langkah kuarantin untuk individu yang baru pulang dari luar negara merupakan kontak rapat dengan pesakit COVID-19 ataupun yang bergejala. Kuarantin di rumah selama 14 hari tanpa bergaul rapat atau bersentuhan dengan individu lain di rumah. Periksa suhu badan sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Awasi gejala batuk dan sesak nafas. Jangan menaiki kenderaan awam jika perlu ke hospital untuk rawatan. Elakkan menerima pelawat di rumah. Perintah ini sangat penting untuk membendung penularan wabak COVID-19. Penguatkuasaannya secara langsung mengelakkan perhimpunan ramai dan kesesakan di tempat awam serta menggalakkan jarak sosial, lantas meminimumkan risiko jangkitan COVID-19. Dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini, rakyat Malaysia dilarang sama sekali untuk keluar negara. Perjalanan di dalam negara dibenarkan, namun orang ramai tidak digalakkan untuk melakukan perjalanan sosial yang melintasi sempadan negeri. Perintah kawalan pergerakan masih membenarkan pasar raya, kedai runcit dan pembekal makanan untuk beroperasi. Kedai-kedai makanan juga boleh dibuka, namun hanya untuk makanan yang dibawa pulang atau menerusi perkhidmatan perhantaran oleh syarikat tertentu. Jadi jangan risau, bekalan makanan dijamin mencukupi dan anda tidak perlu membuat pembelian panik. Ayuh rakyat Malaysia, kita mampu melawan COVID-19 bersama-sama. Sekian edisi petang bersama saya Vivian Mirza Ika dan kru penerbitan. Jaga diri dan sentiasa berwaspada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my dan Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.